Wabarakatuh. Jadi semua sihat? Alhamdulillah. Doakan. Alhamdulillah. Saya tak pernah lah. Okey, insyaAllah esok kita pergi Mekah. Sebelum pergi umrah itu ada kelas tak? Pergi kelas tak? Tak sempat. Berapa tak sempat tu? Kelas YouTube aje lah. Ya, cik. Kita apa tak kena power dah. Kelas buku. Tak apa. Sorry. Okay, lepas tu oh ya Allah, perut dia macam lapang pula dah. Apa? Saya tak makan. Tak kan? Tak ada makan. Tak makan. Okay. Tak apa, start cakap. Okay. Okey, insyaAllah kita pergi umrah. Okey, saya akan cuba untuk meringkaskan kita punya kelas. Tak apa, Ustaz tak ada kalang kabut. Cerita detail pun tak apa. Okey, so insyaAllah kita akan umrah. Sebelum saya bagi tahu tentang kalau apa nak turun beg, dia mesti tahu apa, trend berapa gerak kan. Sebelum tu kita orang kaya kita umrah. Saya beg saya duduk luar bilik, nanti orang main ambil kan. Saya tak kita suruh dia boy tu kan. Jam berapa semua cak ni boy tu jam berapa kena ambil. Okey. Kita ada ziarah apa? Widak. Kita ziarah widak esok. Nanti kita masuk. Okey. Perkara pertama sekali ialah hukum menunaikan umrah. Semua tahu kan hukum sekarang kita sudah sampai kan. Wajib kiranya mampu. Dan itu lagi pula dekat bulan wajib kita belum mampu. Allah. InsyaAllah. Perkara wajib itu hukum dia. Tak ni sekarang masuk perkara wajib umrah ada dua. Pertama berniat umrah, berniat ihram di miqat, di tempat miqat. Contoh kalau kita dari Madinah nak pergi Mekah, kita lalu di kawasan tempat miqat. Miqat ni miqat artinya tempat berniat ihram. Kita akan melalui satu kawasan yang dinamakan Qarnul Manazil. Astaghfirullahalazim. Kenyang hanya ngawak ni. Dinamakan Bir Ali. Jadi esok kita akan naik apa apa ni helikopter nak dating naik dalam semua. Bukan naik bidau ah. Saya lihat dekat Al-Ula ni helikopter. Okay. Nak terbang perhatian ayah. Mana udah ayah? Okey. Cakap. Kita akan berniat biasa kalau orang dari Madinah nak pergi Mekah, dia akan singgah tempat miqat untuk berniat ihram. Nama tempat itu ialah Bir Ali ataupun Zulhulaifah. Esok kita naik train, kereta api kan. Jadi dekat mana kita nak niat? Ada kita perlu tunggu kita biasa tak ada. Biasanya orang naik train ni dia bila dia naik train dah bergerak je terus niat. Ustaz akan kami akan ajak kami pasal apa dia ada niat dengan bertahlul. Tetapi bukan masa yang saya bersyarat. Pasal apa masa saya dengan ustaz baru ni, dia ajak kami meniat bila sampai dekat sana. Tak payah bagi kapal terbang lagi lah. Apa nama kereta api dia takkan berhenti. Dia lalu step je. Bila pun masa pula nak berniat takut terlepas tempat. Jadi caranya orang yang dari Madinah ni kalau pergi Mekah naik train, dia mesti berniat nak elakkan takut terlepas tempat untuk miqat tu kan. Dia dekat dia tak ada apa kalau dari kota Madinah nak pergi di Ali kurang setengah jam sampai dah. Kalau lepas kenderaan itu kalau naik train tu pintas kejap je. Jadi dia naik kereta api tu dia dah bergerak je terus niat. Saja aku berniat menunaikan umrah dan ihram dengannya sekiranya aku dihalang oleh halangan syarak, maka betul aku ketika itu kerana Ta'ala. Bersih tapi tak tahu anytime. So that mean esok ustaz masa nak buat tu ustaz kena ada kami, ustaz akan ajak. Ustaz akan ajak semua. Jangan risau, jangan hafal. Pasal tu saya ambil private. Tapi pasal apa ustaz akan ajak kita orang bawa. Kalau tu terjadi bersih-bersih kan. Kalau ada di titik orang ni kalau sekarang ini yang sedang tak bersih, kan sedang kerohid, ada niat yang kedua untuk untuk orang yang sedang kerohid. Niat yang pertama yang saya ajar ni untuk lelaki dan wanita. Wanita apa yang tidak keluar haid, yang tengah bersih sekarang ni. Caranya ialah mutat kan, tak pedang. Tak payah esok ustaz baca ya. Jangan suruh depa tak ustaz, depa tak ingat. Esok ustaz ajak masa depan. Tak apalah kalau nak ilmu simpan tak boleh nota. Sahaja aku rakam sahaja aku do you have chocolate shake? Sorry? Chocolate shake. Milkshake, chocolate milkshake. Chocolate milkshake. Ya. One, Mila nak apa? One hot latte. Terima kasih. One hot latte, one chocolate ice, chocolate shake. Sahaja aku menunaikan umrah
sahaja aku berniat menunaikan umrah dan berihram dengannya, sekiranya aku dihalang oleh halangan syarak, maka bertahlul aku ketika itu kerana Allah Ta'ala. Habis. Okey. Sahaja aku berniat mak 2 jam. Sahaja aku berniat. Ustaz, kesian budak-budak saya Ustaz. Saya bayar untuk private tu esok Ustaz ajak je. Senang habis tak payah tulis. Tak payah tulis. Pening depa esok. Tak payah esok. Apa saya masak suara. Tak payah. Betul. Apa ni saya masak dekat lembur asap ni. Okey. Sahaja aku berniat menunaikan umrah dan orang dengannya sekiranya aku dihalang oleh macam ketika itu buat okey. Niat ini penting. Ini namanya niat bersyarat. Kenapa kita pakai niat bersyarat? Kerana takut sampai Mekah nanti, contoh perempuan lah, dekat Mekah ada hotel dan setengah hotel pergi bila air, alamak kerohit pula. Tadi pakai niat bersyarat kan? Sekiranya aku dihalang oleh halangan syarak, maka bertahlul aku ketika itu kerana Allah Ta'ala. Dah lambat dah. Maknanya bila mana orang yang pakai niat bersyarat ni kan, sampai Mekah, kita tengok kerohit pula. Contoh kalau orang perempuan lah, dihalang oleh halangan syarak kan, kerohit kan, untuk buat tawaf kan. Jadi ketika itu dia dibolehkan untuk terus bergunting untuk keluar daripada pantang larang ihram. Keluar daripada pantang larang ihram. Apa maksud bergunting? Bertahlul. Itu yang tu final kita. Okey. Kalau dia dihalang lah. Kalau tak dihalang, macam biasa dah tawaf, sa'i sampai habis. Nanti kita minta je umrah habis ni. Okey, niat dah. Kalau lah orang tu niat dia tidak bersyarat, dia niat biasa, dia sahaja berniat menunaikan umrah dari orang dengannya kerana Allah Ta'ala, perempuan lelaki sampai Mekah, tiba-tiba dia dihalang untuk buat tawaf. Contoh wanita tiba kerohit. So masalah yang berlaku di sini, wanita itu ataupun lelaki tadi itu dia pakai niat biasa, bukan bersyarat kan. Tiba dia sakit ke? Sakit dia tak boleh tawaf, saya dia kena masuk hospital 1 hari 2 hari kita tawaf kan. So ketika itu dia dihalang oleh halangan syarak kan. Padahal tadi dia niat biasa, dia tak niat syarat. Apa yang hukuman ke atas dia? Denda dia orang itu dikenakan dia mesti tunggu sampai hari balik dalam keadaan yang berihram, kena jaga pantang larang ihram yang ada 13 ihram sampai hari balik itu. Sebelum dia balik keluar dari kota Mekah, dia kena sembelih seekor kambing, barulah dia boleh bergunting. Dia kena pastikan kambing dah sembelih, baru dia boleh bergunting untuk dia keluar daripada menjaga pantang dalam ihram. Okey, 13 pantai lah. Dalam ihsar. Dalam ihsar ni orang yang naik biasa, dia tak ada syarat, naik biasa, tiba-tiba dia dihalang. Peristiwa yang berlaku ketika di Hudaybiyah, Rasulullah dan sahabat masuk Mekah kan, tapi dia dihalang, ditahan oleh orang Quraisy kafir Mekah, dia tak pergi masuk, tak bagi buat umrah. Sedangkan kita Rasulullah dengan sahabat dah berniat ihram dah, berniat umrah dah. Jadi Nabi suruh para sahabat semua sembelih untuk yang ada semua tu, untuk melepaskan diri mereka daripada menjaga pantang larang yang lama. Bagi Ustaz beritahu 13 pantang larang tu. 13 pantang larang antaranya ialah kalau lelaki tak bisa untuk perempuan je perempuan. Okey. Okey, pertama sekali sebut semua tadi Okey, pertama sekali ialah antaranya bulu. Dia sebab bulu ni kita rambut ke bulu mata ke, ada bulu ke badan ni, kalau dia gugur dengan sengaja, kita dah naik ihram kan, sampai hotel kita mandi, habis sikat tengok alamak ada rambut. Bila ada rambut, 1 ke 2 ke 3 helai ataupun lebih dari 3 helai, maka orang tu dia kenakan dam ataupun fidyah. Kalau 1 helai fidyah, 2 helai fidyah, 3 helai fidyah. Kalau sehelai 10 pula 10 rial, 2 helai 20 rial, 3 helai 30 rial, lebih 3 helai dia namakan dam takhir, dam yang kena pilih. Dia boleh pilih dam ni, dia boleh pilih denda, darah. Dam ni darah ni, darah. Kalau kita faham sebagai macam denda lah, orang yang melanggar pantang larang dan ihram ni tujuan je untuk bagi orang miskin dapat makan dan mudah untuk kita bantu dia makan sebenarnya. Jadi kalau bulu tu gugur atau dengan sengaja di seorang kita lebih dari 3 helai, maka dia kenakan dam takhir yang boleh dipilih. Dan dia darah yang boleh dipilih pertama sekali sama ada perempuan
sembelih kambing seekor ataupun rambut ya. Rambut hati-hati tu. Kambing seekor boleh, ataupun tak mampu lah Ustaz, duit dah tinggal RM1, tinggal RM2 je. Nak pinjam orang pun orang pun tak ada nak bagi duit kan. Rambut tak apa, yang kedua boleh pilih. Yang kedua ni berpuasa 5 hari di Kota Mekah. Kita dah nak balik. Esok puasa lagi, esok umrah lagi, dulu umrah lagi kan. Puasa lah tu. Okey. Tak apa puasa lah Ustaz. Okey, yang ketiga, tak apalah, yang ketiga dia bagi can lah. Memberi 6 orang fakir miskin di Mekah, setiap seorang RM10. So RM60 lah kena kepada 6 orang fakir miskin. Nak cakap mana fakir miskin Ustaz? Nak tak nampak fakir miskin. Okey. Biasanya orang-orang yang tukang sapu kat Masjidil Haram tu, yang tukang yang pekerja yang abang kena macam Rina kat Masjidil Haram tu kan, itu juga dikira orang miskin di Kota Mekah lah. So kita kalau lah kita kena bayar fidyah atau kena dam ke apa ya kat orang tu, saya cari 6 orang RM10. Boleh faham okey. Bulu bubur kuku. Kemudian tak boleh potong kuku. Lepas kita dah berniat ihram saja, maka jatuhlah 3 pantang larang itulah. Antaranya terjelah rambut, bulu atau bulu. Keduanya ialah potong kuku. Tak boleh potong kuku lah. Nak potong-potong pagi. Potong tak boleh, gigit tak boleh, binasakan kuku tak boleh. Kan awak habit, rasa orang habit kan. Dia termenung dekat latrin kan, kita laju, kira kan cantik pula padang pasar. Pemandangan dia view cantik kan. Gigit pula kuku, jangan. Dia kalau kita potong kuku atau membinasakan kuku ni, kalau kita tak sengaja tak apa. Kalau sengaja itu bahaya. Okey, dia kenakan sama juga diri dalam tahyir. Boleh pilih yang ketiga tu. Okey, ada kamu ya, clear suara tak? Selamat petang semua. Petang, semalam. Okey, seterusnya apa? Seterusnya perempuan. Inilah sebab dia akan dapat dengan musim sekarang ni. Tak boleh tutup muka. Tapi kecuali darurat. Sekarang darurat kan. Maknanya kalau sekarang kan Saudi diarahkan, kerajaan pemerintah di Saudi ni arahkan semua orang datang ke Mekah Madinah semua kena pakai mask. Tak pakai kena denda RM1,000. Ada buka. Tak ada pakai. Jadi dibolehkan sekarang ini. Kalau ikut hukum asal, orang yang sangat ihram, perempuan tak boleh tutup muka. Boleh? Tutup muka. Lelaki boleh tutup muka. Cuma orang lelaki tak boleh tutup kepala. Hanya beza dia kalau kita tutup muka, dia bayar dam dia RM80. Kan Ustaz? Kan RM80 kan RM60. Tutup muka tu pun sama juga, lebih kurang dam takhir tu. So saya 3 pilihan tu. Saya buat macam mana? Saya bagi pimai kita nak pergi sedekah pagi je. Bagilah. Bukan pagi je. Pasal apa? Walaupun kerajaan cakap macam tu, no. hukum je 6 orang fakir miskin dia 10 tu. Masa je pimai. Agak sedekah, kan macam tu RM60. Dia untuk bagi mereka makan tu je, kan. Lainlah kena kambing seekor. Saya pun kena niat buat something. Niat boleh, nak cakap dengan dia down boleh. Down. Okey, dia juga lupa lah. Untuk muka. Tapi dah sekarang ni nak kena untuk muka kan. Saya tak ada kena untuk ni, tapi untuk kita nak belapang. Biar kita punya amal umrah kita bersih kan. Tanpa kita ragu fikir kan. Bagilah, tak apalah. Kalau itu kalau duit itu dikira dam, alhamdulillah. Kalau tak dikira dam, dikira sedekah kan. Saya ingat itu. Okey, seterusnya apa? Tak boleh tutup kepala bagi lelaki, tak boleh salah kepala lelaki tak salah. Kemudian tak boleh pakai sarung tangan. Kadang ada je cuma yang ke Malaysia lah, orang luar lah kan. Tutup tangan kan. Dia pelik asal dia macam ni. Elakkan pakai, dan jarang lah orang kita faham dah jarang. Dah yang contoh macam ni kan. Depa suka tarik tu. Tak boleh, jangan. Elakkan separuh kan. Pasal dia kena separuh pun jangan bilang. Tapi digalakkan perempuan wanita ni pakai sarung lengan. Tawaf dengan sempurna sebab ketika tawaf ini seakan kita sedang solat. Bila nak sembahyang kan tutup semua kan, kecuali dia bolehkan muka kan, dengan juga tapak tangan. Pergelangan tangan ni kan. Dia bolehkan kan, yang perempuan kan. Sama juga nak buat tawafnya sama juga. Tak boleh digalakkan pakai sarung lengan ni lah. Takut nanti tiba kan kita Bismillah Allahu Akbar, hajah pun dia saut di rumah.
tak pakai pula sarung lengan, dah nampak aurat, dah batal pusingan itu, kena ulang ataupun tambah pusingan yang baru. Boleh? Okey. Pantang larang seterusnya. Yang laki banyak ni, laki saya tak sebut laki tak sebut tentang semua isi tak payah kot. Tak payah. Bersama jawab tak payah kot. Gatal terus dalam tu sejam je dah nak bersama boleh tak 2 hari 7 hari tak ada nak bersama nak masa nak buat umrah nak bersama gatal tu. Dalam kadang-kadang memakai wangi-wangian. tak boleh. Lepas dah niat ihram kan, elakkan memakai bau atau menghidunya dengan hidung lah bau. Kita termasuk minyak yang living apa semua jangan. Kalau nak pakai sebelum. Pakai dia di badan lah, elakkan pakai dekat telekung ke, pakai takut nanti sampai kat Mekah nak pakai pakaian nak mandi ke, nak mandi kan. Nak pakai pakaian dah ada wangi tak boleh. Jadi maksudnya elakkanlah. Pasal baru ni ada orang jawab kata, "Alah minyak angin tak apa pasal saya pening." Tak boleh. Tu sama macam tu tak boleh. Elakkanlah kan. Tapi kalau untuk elakkan kemudaratan boleh. Apa dibolehkan macam nak kapak ataupun pening kan. Kalau dah kemudaratan untuk elakkan kemudaratan diri dibolehkan. Okey? Yang penting minyak wangi tak boleh. Mandi kat hotel pakai sabun boleh tak pakai sabun? Boleh. Sebab sabun itu diciptakan untuk membersih bukan mewangikan. Yang keduanya kita pakai wangi-wangian lah cantik diri kan. Gosok gigi boleh tak gosok gigi? Boleh. Pakai cuci muka boleh cuci muka. Cuci. Bukan kita mewangi-wangi boleh. Tujuan asal benda tu juga untuk apa? Untuk mencuci bukan mewangikan. Benda khas untuk mewangi apa? Menyawangi lah. Mewangi sesebut ni betul. Okey. Habis. Ini untuk perempuan lah, perempuan dengan lelaki. Perempuan dan juga perempuan lelaki. Yang lain tu saya tak bersentuh kot. Yang lelaki punya tak sentuh kot. Macam pakai slipper nampak jari tu lelaki dia tak ada benda. Tak boleh pakai selat dalam lelaki yang terbantah perempuan. Pakai jahit. Kalau orang lelaki tak boleh pakai jahit dalam. Orang lelaki tak boleh pakai jahit. Kita pakai haram saja. Orang lelaki kena kalau dia kena pakai slipper, kena pakai kasut yang boleh menampak, yang kena menampakkan seluruh jari dia dan juga tumit. Perempuan tak apa, tak salah. Mana dia akan tutup semua kan. Elok perempuan pakailah stokin tebal sikit lah. Dan elakkan bentuk jari tu takut saja akan nampak aurat. Elakkan pakai nipis now. Benar. Pasal apa? Tapi kalau you all labu tak apa. Labu tak apalah tak nampak. Jadi elakkan dia nampakkan aurat. Dan ketika tawaf saja. Sa'i pun cuba juga. Cumanya antara syarat sa'i tak ada pun sebut tentang aurat. Cuma dia tawaf untuk nak mensahkan secara sempurna ketika tawaf. Okey, soalan? Ada pantang apa tak boleh makan apa ke? Makan boleh, minum boleh. Pantang nampak ada. Tidur boleh, berguling-guling boleh. Kentut boleh. Kentut boleh. Cuma lagi. Niat kena wuduk ke Ustaz? Niat tak wajib berwuduk. Dia bukan solat kan. Nak wuduk ni mesti ada ketika sebelum tawaf sahaja. Sa'i tanpa wuduk tak ada masalah, dia bolehkan. Lain soalan sebelum kita masuk tentang rukun umrah ni. Dah. Wajib umrah pertama sekali mesti berniat ihram di tempat miqat. Kedua tadi menjaga pantang larang dalam ihram. Habis itu perkara wajib umrah yang kita kena buat, kena jaga. Selesai. Soalan aja. Kalau ada nanti macam biasa okey. Terusnya rukun umrah ada berapa? Tapi doktor lah Datin. Rukun umrah Datin cuba teka Datin. Teka je. 1. Tak ada. 3. 1 lagi. Tak ada lah, mana ada 1. Saja dalam jawab. Okey, rukun umrah ada 5. Ya Allah. Mana ada 1. Tak apa. Sebab kita ni bukan ahli ni kan. Macam Datin ahli perniagaan. Tanya kau nak berniaga, tanya orang yang berbetul ahli. Betul Datin kan? Kalau orang yang beragama, tanya orang yang beragama. Kalau orang yang berumrah, tanya umrah. Apa ilmu tentang umrah ni bukan semua ustaz tahu. Ustaz yang belajar bahagian Al-Quran, belajar bahagian fiqh, tauhid, hadis, bukan semua tahu buat umrah. Dia ada, kalau orang yang belajar buat umrah ni
Orang tu yang pakai umrah. Okey, dengar tak soalannya? Jawab. Pasal apa, ada orang pernah tanya saya, Datin nak tanya macam pasal hukum. Jangan tanya pasal hukum, saya bukan ahli. Nak tanya kena tanya ahli. Dia pergi tanya ahli kan, saya pernah jawab Kamila. Lepas tu ada orang tanya, Datin pasal apa ambil mutawif sedangkan Datin dah selalu pi. Bukan Datin tak ada tempat. Kita kena ambil mutawif kerana apa? Ada bahagian tertentu bukan bidang kita. Yang mana takut tersasar, pasal tu saya ambil private mutawif. So jangan katakan, oh saya damai selalulah. Yang ni bukan pergi London tau. Kalau pergi London, bukan pergi melancong. Okey, yang dia takut melencong. Kalau saya pasal tu kita kena ada. Walaupun kan kalau saya pernah ada sekali mutawif tu macam Datin, Datuk dah selalu dah dengan Datin apa nak cakap. Dia kena cakap dia bahagian dia. Pasal apa? Kita akan ada bahagian bukan dia tour guide. Apa kena faham tak? Mutawif bukan tour guide. Walaupun sebenarnya kita nampak dia macam tour guide. Dia contoh ni masjid ni apa dia, apa semua dia contoh. Yang tu bukan masuk dalam hukum. Tapi yang tu dah nak buat macam mana dari kita appoint dia. Dia takkan nak duduk 3-4 hari sengat. Tengok aku tengok betul tak Ustaz? Jadi dia berserta lah contoh sejarah. Tetapi kenapa kita kena ada private mutawif? Pasal hukum. Walaupun kita reti tawaf, kita reti semua apa nak baca, saya suggestkan kena ambil juga untuk kadang-kadang dia baca kita ikut ke belakang. Tak salah. Pasal kita bukan pi shopping, bukan pi melancong, kita main ibadat. Biar ada orang yang lead. So, ilmu itu perlu sentiasa diasah. Bukan dapat sekali, simpan sekali, buang. Tak boleh. Dia perlu diulang-ulang ilmu. Ilmu kan kena ulang. Kalau tak ulang nanti dia lupa. Tu tak ngerti. Tak boleh. Okey. Pertama sekali kita contoh umrah. Pertama ialah niat. Niat ada banyak, niat umrah banyak. Pertama, niat wajib atas kita lah. Dan orang yang pergi Mekah, first time pergi Mekah kan, hukum niat umrah kat atas itu hukumnya wajib. Contoh kita semua esok ni kan, pergi Mekah semata-mata tak buat umrah, bukan nak buat bisnes, bukan nak bekerja. Macam saya bekerja, so hukum kat atas saya tak wajib untuk buat umrah. Tapi nak boleh tak buat umrah, boleh juga. Dah jatuh hukum sunat. Macam orang lah, macam Haji Datin dengan Haji Jan ni kan nak pergi Mekah kan, semata-mata nak buat umrah. Niat utama di Malaysia nak pergi Mekah nak buat umrah kan. So wajib berniat umrah. So umrah pertama ni dijual sebagai umrah niat wajib. Niat umrah wajib lah. Okay. Yang kedua niat umrah badal. Badal ni ganti. Niat umrah badal ni hanya 2 golongan je kita boleh niatkan, boleh buatkan. Pertama, orang yang dah meninggal dunia. Kedua, orang yang sakit, doktor tak bagi pergi mana-mana, pergi Mekah, pergi mana, doktor tak boleh pergi mana ni, tak boleh, nanti mudarat, nanti lagi bertambah sakit dia. Tu kita boleh niatkan dia dengan syarat satu niat satu nama sahaja. Contoh, umrah pertama untuk diri sendiri dah habiskan. So nanti kita akan buat umrah kedua, ketiga kan. Umrah kedua tu hukum dia dah hukum untuk kita lakukan, dah hukum dia sunat. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Maknanya kita boleh niatkan untuk 2 golongan ni, sama ada meninggal dunia ataupun orang yang sakit di Malaysia, sakit syarak lah, sakit yang dalam. I order latte and milkshake, chocolate milkshake. Where is it? Okay. I already order. Can you check? Very hungry. Dia dah start rasa lapar ni kena. Okay. Kata kita makan. And do you have cheesecake? Give me 1 cheesecake now. Dia nak makan ni. Okay, maaf Ustaz. Kamu ni? Alah, terbaru. Nanti sangat minta dia lagi. Allahu Akbar. Tak boleh kita stay je. Kalau ada selok. Kalau tak dia stay sampai ke 9. Macam ni tu. Orang bisa tu ramai tu. Ustaz tak mahu sekali kami kan, mana nak takut apa, kita boleh buat kat situ tazkirah ke apa semua benda. Pasal kalau sekarang ada orang yang Ustaz boleh cakap dalam bahasa Arab ke semua kan. Bila masuk tak boleh ke, bukan ada surat tu ataupun booking slot je. Atau besok kita tak esok tak boleh. Kalau esok nak boleh masuk 9.30 pagi je kita boleh masuk. Ini sekarang seorang kan. Dia cakap dia try. Tak ada 15. Kosong ni. Ni dapat ni lepas. Ni dapat. Ni dah bawa. Tapi masalah dia bawa, dia tak ada, dia under individual. Kalau mutawif dia ada surat. Pasal Mila kan under individual, bila anda individual tak boleh selit, tak boleh tarik surat. Berdoa lagi Allah, insya-Allah. Okey.
Sama dia. Niat badal. Niat badal. Okey. Cara ni ialah saja aku berniat untuk umrah badal dan berihram dengannya kerana menghadap. Dan tetap nanti kalau kedua tu kau nak niat umrah untuk meninggal nanti boleh tahu. Boleh satu niat satu nama saja, tak ada banyak. Boleh disah. Okey. Kita akan buat 3 kali umrah. Kita akan grab 3 tu. Kena jangan ni cara adik-beradik ke Tok Wan kita kan ada. Abah ada Tok Wan ada lagi. Meninggal satu sakit terus. Dan buat yang sakit terus. Buat yang tu. Jangan ahli keluarga yang dah meninggal. Tapi kalau macam bapak dara tu kan minta izin kalau dia ada waris dia ada waris dia, kita minta izin dengan dia. Kalau di kalangan mak ayah kita ke adik-adik kita ke nenek kita ke adik-adik kita begitu terus tak minta izin. Kalau di kalangan mak saudara, pak saudara ataupun sepupu bapak ke sama kita yang ada keluarga lagi kan, yang kita nak buat untuk dia, untuk arwah ke contohnya, kita kena minta izin dengan dia punya waris dia. Okey. Sebagai adab ni. Apa tadi niat ni? Niat badal kalau nak buat niat badal. Niat biasa niat badal. Dan lagi niat umrah ni. Apa nama istilah tu kalau kita kalau aku dapat 1 juta dah aku buat umrah. Apa nama dia? Nazar. Umrah niat nazar. Kalau sesiapa dengan orang yang sesiapa yang ada bernazar macam tu bernazar, bila dia berumrah yang pertama tu dah dikira sekali dah nazar tu. Nazar ni bukan wajib. So wajib betul wajib dikira sekali setahun. Boleh? Ada orang nazar dengan untuk umrah? Ada. Saya tak nazar untuk umrah. Pasal apa? Saya jangan main tu nazar untuk umrah. Pasal apa? Kita tak lepas happy ke lah? Kalau tak lepas happy. Pasal benda nak lepas happy banyak bidang ni banyak macam-macam benda. Nazar tu macam janji lah. Kita niat yang kita memang jangan nazar jangan buat serta. Aku janji dengan Allah Ta'ala. Aku janji dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tak dapat laksanakan atas perjanjian Latif, kan, where is my chocolate shake? Kena bayar juga, kena bayar denda. Jangan main dengan nazar. Jangan main dengan nazar. Kalau nak nazar puasa. Nazar yang mudah lah puasa tak apa. Jangan benda-benda lain. Bagi orang kan boleh puasa je sebenarnya. Umrah jangan. Ya Allah, kalau aku pernah azan cakap pada sihat, aku akan berpuasa selama 10 hari contoh. Lusa tu tengok lusa depan kita sihatkan. Kita kena laksanakan. Contoh macam ni lah. Hani kata Hani kalau dapat kahwin kan, Hani nazar nak pergi umrah. Pupuk tak blacklisted. Tak boleh terbang bankrasi ke mana nak tahu. Betul tak ustaz kan? Betul apa jadi? Kalau nazar macam tak lipat tu macam dosa besar kan? Tak usah lah, tak mau lah. Jangan nazar dengan umrah. Apa yang dia nazar tu. Kalau betul-betul dia tak mampu tu, dia ada dia punya ada denda dia. Okey, okey. Itu niat pertama. Yang kedua, tawaf. Ini pula banyak. 2 tau. Tawaf? 3 tawaf. Tawaf. Ustaz buat idgham dia dalam tubuh. Wow. Kita kena ambil kos Quran dulu. Dia tok kata. Tawaf. Okey, tawaf ni ada syarat-syarat sah dia. Kan? Ada syarat sah dia. Sebelum sebut syarat tawaf, ada beberapa jenis tawaf lah. Pertama, tawaf umrah. Tawaf umrah yang kita buat insya-Allah umrah pertama ke kedua ketiga. Kemudian tawaf qudum. Biasanya ni orang haji lah, orang haji yang sampai Mekah. Kena buat tawaf selamat datang kan. Kemudian tawaf sunat. Itu yang datim nak buat hari tu. Saya tawaf sunat kalau dulu kalau tak payah kita mana setiap waktu. Setiap waktu buat tawaf sunat. Sebelum masa waktu ke lepas semayang ke waktu kejap je pun. Ustaz, tujuh pusing ni Hani duk berdoa kan. Kita duk digan pancuk emas tak ada habis baca doa. Alamak, pancuk emas dah terlepas dah. Kan? Orang pakai duk jalan kan. Kita duk digan pancuk emas. Katakan alamak dah 7 kali dah. Betul, start dia 7 kali. Okey, tawaf sunat. Tidak betul. Ustaz ni kenyang ni. Nak kopi ke Ustaz? Tadi makan kat kedai Filipina. Makan apa? Nak makan Filipina nak? Nak mau. Ada tom yum ke nak? Saya mana boleh makan benda-benda. Saya orang putih. Langsung tak ada bedai.
Jangan Ustaz, saya pedas, sakit saya. Datuk mengamuk kat Mila, mampu Mila. Dia bukan Thailand lah. Saya tak boleh pedas Ustaz. Cili sos pun saya tak boleh. Tak apa dah langsung. Dia beli mi tak pedas pun. Jangan. Nasi kosong berdauk lah. Kalau dia penat nanti bila sampai dekat on the way daripada Mekah nanti kita nak pergi airport, kita bawa dia pun makan. Dia pun tak bisa makan lagi kat sini. Apa ni? Makan Indonesia tu apa? Bakso. Bakso ada perkampungan Indonesia tadi. Dekat Mekah pun ada bakso sedap nak. Mekah lah itu. Kedai dia nak. Boleh bersyuting. Macam saya perjalanan ni dia anjir kat Mekah boleh bawa nak pergi syuting dekat pasar ikan, pasar buah. Kedai jus besar-besaran yang cantik dia. InsyaAllah banyak benda. Sebab nak syuting yang cantik kan. Yang macam lain kan. Boleh tak pergi masuk dalam. Okey, mai. Kantoi budak orang dengar ni. Sorry Ni santai je. Okey. Tawaf umrah. Okey, niat tawaf umrah ni sunat bagi tu orang-orang yang berumrah ni kan. Kalau kata ustaz tak nak tawaf ke? Niat pun tak apa, tak nak pun tak apa, dia sunat. Kalau terlepas sana sah tak sah. Sebab syarat sah tawaf bukan berniat. Ada benda lain. Okey? Okey, pertama sekali tawaf umrah. Kalau nak niat tawaf umrah tu saja aku tahu umrah jemsingan kau taklah tu je. Nak baca boleh, tak baca tapi afdal bacalah ikut sunnah Rasulullah. Nak baca bila? Sebelum Hajar Aswad ataupun ketika berada kat depan Hajar Aswad pula. Baca sebelum tu. Dia sampai ni bucuran ni jom ini konon-konon ni tak kala. Ini Hajar Aswad sama ada kita berada kat sebelum dia ni pun bila dah mula naik dah. Ataupun kita lalu dia pun kita dah mula naik dah saja aku tahu umrah kita sangat Allah. Saya tengok lampu hijau. Sebelum lampu hijau. Lampu sekarang kecil nampak tepi bawah tu kan. Dah atas. Nampak ke bawah kecil orang yang baru pergi 2 minggu lepas minggu lepas pocik yang nampak atas. Atas nampak. Tengok itu. Okey. Tak apa, kena ajar Hajar Aswad tu. Pasal orang tak ramai kan. Kita dengan ustaz. Okey. Ni tawaf umrah. Yang kedua tawaf sunat. Tawaf sunat ni boleh buat bila rasa sahaja. Bila buat tawaf sunat tak ada sa'i tau. Jangan pelik buat tawaf sunat. Tak ada ni sunat sa'i. Tak ada. Tak jampak nak jogging pi ah. Jogging Brisk walking habis. Tawaf sunat ni Rasulullah galakkan ketika berada kat Mekah. Sebab Rasulullah buat umrah tak banyak. Dari Rasulullah Rasulullah buat umrah 4 kali je dalam hidup. Dari Rasulullah 4 kali dia buat. Rasulullah banyakkan tawaf sunat. Tu Nabi galakkan kita Mekah ni perbanyakkan tawaf sunat. Dulu boleh buat kan, sekarang dulu saya waktu tambah kalau mak saya sampai saya bebai. Pasal apa? Dia kursi roda, dia tak boleh turun bawah. Dia tinggal satu. Syafiq kena tolak dia setiap waktu. Pecah tapak kaki tu. Pasal tinggal satu tu, dia 2 kali bawah. So bersamaan bawah 14 kali. Pecah. 1 jam. Atas. 1 jam. Lepas tu masa saya dulu saya gemuk. Bila berjalan tawaf rasa macam ni. Lah ni sat je. Zap. Seronok. Sebab dah ingat kan. Seronok. Tawaf sunat best. Mila. Buat malam especially. Allah. Malam je. Okey. Tawaf sunat. InsyaAllah. Susah kelah ni banyak selingan. Tak apa. Sama boleh kan. Sambil-sambil makan. Lepas tu kemudian tawaf wada. Tadi tawaf tu biasa orang haji buatlah kan. Kita tak betul lah. Ini tawaf selamat tinggal. Tawaf wada. Bila kena buat sebelum kita keluar dari Mekah. Balik betul-betul lah. Hukum dia wajib lah bagi kita sampai tak Mekah. Sampai tak Mekah yang nak umrah kan. Sebelum sebelum keluar ke Mekah, wajib ke atasnya buat tawaf wada. Boleh tawaf selamat tinggal insya-Allah. Ada pantang tak kalau dah buat? Maknanya apa? Saja aku tawaf wada jemsingan Allah Taala. Bila orang yang buat tawaf wada ni bila habis buat tawaf wada, tawaf selamat tinggal ni dia ada pantang larang yang kena jaga. Kena jaga Antaranya tak boleh bershopping. Tak boleh shopping. Nak beli barang
beli kecuali makan dengan minum. Boleh makanan, boleh ubah batang boleh. Habis nak beli jubah sebelum pulang. Allah lambat lagi hari last. Lepas tu satu lagi menjadi hari tu tiba-tiba habis buat tawaf tu kan. Dah habis dah ni. Dah. Shopping dah settle dah. Duduk nak minum je tiba-tiba. Datin, saya minat Datin nak ambil gambar. Gambar pun tak lembik. Saya abang tetap. Saya dah tahu. Kalau boleh tu saya abang minta maaf. Dia naik kereta je tak apa. Naik je kereta. Naik kereta tu okey. Tapi bukan dalam kawasan tu lah. Kita dah tahu dah habis dah. Abang minta maaf saya tak boleh. Tak apa tu itu. Elakkanlah. Elakkan. Ini ada hukum yang terbaharu. Okey. Siapa Paling biasanya lah sekarang ni yang paling penting ialah elakkan shopping. Tapi tahu ada tu 7 kan. Elakkan shopping pertama. Yang kedua elakkan patah balik ke masjid. Dah habis tu kena memang akan menangis. Elakkan dah balik hotel kan. Tak boleh patah balik masjid nak ambil zam-zam dalam majlis, tak boleh. Okey, kalau langgar tu kena ulang balik. Kalau tak sempat ulang, bayarlah kamu seko. Nak potong. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga tak boleh berlama-lama dalam masjid. Dah habis je bersingan, solat sunat tawaf, doa sikit, terus jalan keluar. Boleh berlama-lama nak mengaji surah Al-Baqarah 2 jam 3 jam nak menangis tak payah. Sebelum tu tak nak pula menalak melolong tu guru-guru apa tak. Nak ambil gambar depan selfie semua tak boleh. Okey. Elakkan. Itulah antara yang benda tiga yang best orang buat dan ditekankan. Terbaru tabung haji punya muzakarah perbincangan lah yang boleh gambar, tidur. Dia bergambar dengan tidur ni dalam masjid. Dah dibolehkan dah. Tapi tidak boleh berlebihan lah. Saya tak berani. Bersedekah tak boleh lepas awal dah. Pasal tu masa saya nak buat masa saya buat tu kami Jumaat nak balik. Apa yang kami buat? Kami pi dekat situ buat payment sebelum kami buat tawaf. Sedekah dulu. Dah kami tak sedekah, kami suruh orang tu hantar video kami. Kami pi hantar buat video bagi follower tengok. Ingat last kali hantar pi kedai, okay this one you buat lepas Zohor ambil video tunjuk kat aku. Yang tu je aku boleh share kat follower aku. Kita jangan pi kawasan tu tak ada kenang-kenang kita dah. Kita dah bayar dah keluar. Jangan buat saja nak bagi tips sikit ustaz tak payah. Keluar. Buat sebelum tu, sebelum tawaf. Buat betul-betul. Memang selamat tinggal lah. Macam tinggal. Dia punya konsepnya. Sedih lah tapi. Memang sedih kan ustaz kalau yang tu akan rasa tawaf akan rasa. Sebab lagi sebab. Dekat sini pun sebab ni dah nak tinggal dah sebelum apa akan sebut dah. Okey, jadi sedekah. Sedekah ni dia kalau kita mencari tak boleh tu. Mencari tak boleh. Kadang ada orang ustaz. Saya tak mencari pun, saya dah lalu, saya sebentar lalu je, Ustaz, saya tak cek orang sebab itu tak boleh dimaafkan. Cuma yang tak boleh dia mencari. Dah habis tahu dah kan. Dia nak ke hotel, mana sampai dia cari. Tak boleh. Okey. Kalau hadiah boleh hadiah. Hadiah boleh. Hadiah. Sedekah tak boleh tau. Kan dibezakan. Beza tak sedekah dengan hadiah? Beza. Rasulullah tak terima sedekah, tapi Rasulullah terima hadiah. Kan beza kan? Okey, boleh? Faham tak konsep dia? Macam contohlah kan, nak bagi hadiah dekat driver ke tukang angkat beg Game Boy kan. Itu cakap sedekah, cakap hadiah ni hadiah. Jadi ini hadiah. Jadi dia suka cakap hadiah kan. Tu dia lah. No? Mungkin itulah mungkin kita punya amal soleh kita yang terakhir dekat bumi Mekah kan. Okey. Habis tawaf. Boleh? Tak apa, kau biasa lupa. Lepas ni kau tanya balik, kau lupa. Biasa. Ketiga, rukun umrah ketiga apa? Sunat. Belum lagi, yang kedua, belum tiga lagi. Kedua lagi, masa kedua, tawaf. Syarat sah tawaf. Ni kena ingat betul ni. Penting. Pertama sekali, mesti bersih daripada, suci daripada hari besar dan negara. Macam ini tak sembahyang. Tapi tak berwuduk tak? Kena wuduk lah. Tahun satu, lagi. Dengar tu. Kena suci pada ada besar ada kecil lah. Maksudnya nak solat kan kena bersih pada head, nifas kan kena bersih. Okey, sama. Yang kedua mesti berwuduk. Macam mana solat? Katakanlah tiba-tiba pusing yang ketiga, 1 lepas 2 lepas 3 lepas 4 lepas 5 lepas 6 lepas 7 terkentut pula. Datang tu orang alamak terkentut ni. Apalagi kita pun tak ramai keluar lah. Dia keluar sangat. Kalau orang tu terkentut keluar angin ke apa kan.
keluar, ambil lah wuduk. Dekat bawah tangga nak turun ke Kaabah tu ada tak wuduk lelaki perempuan. Kalau mana jauh, nanti bawa spray. Kalau rajin dah bawa spray kan. Ada spray tak? Ada spray kan? Spray bawa. Pergi dekat tempat tong Zam-Zam tepi tu, ambil wuduk seperti je biasalah. Tahu tak cara nak duduk pakai spray? Tayamum tentu ke? Bukan tayamum, debu tanah ni spray air. Spray muka, ratakan. Sekali je tak ada. Saya 2-3 kali. Tak payah sampai lencun. Habis lantai tu kan kawan tu bagi batang mok. Tangan pun spray bawah tangan. Ratakan semuanya, ratakan. Sama kiri juga sekali. Rambut sama, rambut kan. Spray. Sekali je. Okey. Kaki pula. Bukan stokin lah. Jangan spray kasut. Yang tu kalau kita tayamun memang kasut ni lah. Tapi tayamun buka juga. Tayamun buka ke tangan je. Tak ada. Okey, habis. Apa tadi? Berwuduk sebelum tawaf. Syarat sah tawaf. Syarat sah tawaf apa tadi? Bersih daripada najis. Okey, apa sih? Suci daripada ada besar dan kecil. Kedua, berwuduk. Ketiga, mesti bersih daripada najis. Pastikan pakaian kita ni tak ada najis, tak ada kedai kencing ke. Kalau kita bawa kasut nak masa sama dengan tawaf kan, kalau nak bawa kasut juga nak takut nak ambil leceh jauh takut hilang apa kan, boleh bawa. Yang penting kena yakin tapak aku bersih, tak ada najis. Senang cerita, tapi hotel Sarawak okey pun insya-Allah. Dia macam ni, saya selalu dia ni. Satu, bila sebelum nak pergi tawaf, tak usah pergi tempat borong. Yang kedua, saya pakai slipper hotel. Pakai slipper hotel. Pakai slipper hotel turun je. Dah habis cerita. Tak ada masalah. Baik tu. Bawa dalam plastik. Ringan pun ringan. Jangan tinggal dekat situ pasal jalan masuk dengan jalan keluar lain. Dah. Saya ikut situ. Pakai je ni. Jangan pakai kasut ni Mila. Bag ni boleh? Boleh bawa bag, tapi pakai slipper hotel je. Sarung hotel tu. Boleh. Settle Ya. Okey, lagi. Niat semata-mata tawaf. Niat nak tekankan, elakkan daripada cekicik bergambar, berselfie, berwelfie, elakkan. Memang buat live ketika tawaf. Boleh, tapi kita jangan tengok, jangan. Elakkan. Kalau nak buat juga nanti, kita kan tak ramai orang kan. Nanti dah habis pusingan, tambah lagi pusingan. Nah, apa saya buat macam ni, dia masalah dia bila kita dalam semayang. Dia macam semayang. So bila you on, you janganlah you yang sibuk duk baca, duk jawab misi kontu, jangan. Mesti buat benda tu saya buat gitu, saya letak di bawah. Lantak pegang apa? Lantak pegang apa? Macam kita pegang tangan. Hani kalau apa-apa nak buat video shoot, bau kena jaga. Bau kena jaga, Ustaz tak macam ni. Bau kena jaga. Jangan terpusing. Masa je tu, okey, Kak Biza angle ni, jangan. Jadi waktu tengah tujuh tu boleh tak boleh. Boleh. Tapi dia macam ni dalam semayang ni. Kalau nak shoot, kita lepas pada tujuh tu settle. Kita buat satu round. Tapi kalau boleh elakkan. Sebab takut nanti niat terbalik ke lain. Kita kan kata dia antara syarat sah tawaf, niat semata-mata tawaf. Takut kita buat kemana kena banyak dengan nanti kita nak kata ni lamanya. I thought you don't do for me. I want to cry already. Yes. Okay, yes. Boleh elakkan ambil gambar-gambar semua kita sedang tawaf. Elakkan sebab apa? Syarat sah. Kunci dia ialah syarat sah tawaf. Macam kita buat sembahyang, solat. Kan syarat sah solat kan ada tahun 5 tahun kan. Nak semata-mata untuk tawaf. Elakkan duduklah kejap kan. Benda ambil gambar tu boleh nanti dah habis ke apa ke ambil lagi gambar-gambar tu. Okey. Lagi bahu kiri sentiasa ke Kaabah. Bawa ke Kaabah bahasa panjang di pusingan tu. Kalau saya ini boleh tak salah. Dia tak usah kita berpusing. Apakah maksud sentiasa dan tidak? Ni memang bahu kita belah kiri. Kaabah belah kiri kita. Ni Kaabah kan. Kita akan kau ikut arah lawan lawan jangan. Kau pusing. Dia tak boleh. Dia tak boleh ni. Yang tak boleh tu. Dia tu tak nampak kan? Nampak. Betulnya. Dia yang tak boleh tu kita waktu belakang tu dia pusing. Toleh lah. Macam ni tiba-tiba kan. Okey, hampa tengah duk tawaf. Kaabah belah kiri. Memang tak ada sebab pun. Tapi tiba-tiba kan, mana laki aku cari laki aku. Tak boleh tu Jalan. Maksudnya, jangan menoleh lah. Cari, tiba-tiba orang terpijak kain kan. Hang kali pula, pasal apa pijak kain ku? Tak payah kali, jangan kali. Jalannya. Kita tak tahu. Orang tak tahu. Jangan. Bau jaga. Bau kiri kena jaga. Itu kan. Okey, Dosa pusing. Okey, faham.
tawaf 7 pusingan dengan yakin. Oh, ni tak semestinya betul turut. Kita boleh berhenti. Allah tak ada Nai. Ustaz baca, tak. Ustaz kita kan ustaz depan kita. Tepi saya kan. Ustaz baca, kita ikut. Tak ada 7 dah. 7. Mila Kaabah tu dengar je macam tu. Oh, macam ni 7 penatnya. Tak ada, tak rasa. Pada pendek je. Tak rasa, serius tak rasa. 7 pusingan tu nak tak memang tak insya-Allah. Lepas tu syarat satu ialah tawaf di kawasan tawaf lah. Tapi jalan ini senang mudah lah. Orang jarang untuk keluar kan. Kita nanti tawaf di mana? Atas bawah. Bawah saya memang nak bawa ke mana pun bawah. Mana dah orang Mana nak tahu? ke atas besok orang buat tawaf sunat yang dia tak booking tu je kan. Okey, tu antara syarat sah tawaf. Menutup aurat dengan sepenuhnya. Ni, menutup aurat lelaki pakai aurat, perempuan cuma silap pakai stocking ni. Elakkan skin. Boleh makan tak aurat kan? Okey, habis. Ketiga, rukun umrah yang ketiga apa? Sa'i. Sa'i pula ada syarat sah dia. Pertama sekali, of course, niat semata-mata sa'i. Macam dia tawak kita sama-sama. Sama juga dengan macam tawak kan. Niat semata-mata untuk selesai bersa'i. Ada juga yang pendapat yang mengatakan boleh je ambil gambar masa jasa sedang sa'i tu. Tapi elakkan berlebihan. Niat tu melebihi daripada kita untuk bersa'i. Takut dia pergi beralih niat kan. Kadang bila kita balik niat dia kita lupa. Ni pasal apa? Bila lupa sebenarnya. Kita nak yang lain kan. Bukan kita fokus. Kita fokus pada ibadah. Ibadah fokus. Kita sembahyang. Sebab kita fokus kan. Kalau kita tak fokus macam dia salah kan. Dia kena hari. Okey. Niat semata-mata sa'i. Kemudian mesti dimulai daripada bukit sofa. Sofa, Sajini, kanan, Marwah, kiri lah. Mesti daripada bukit sofa. Dan diakhiri dengan bukit Marwah. Kemudian 7 kali sa'i. Bermula dari bukit sofa ke bukit Marwah. 1. Marwah ke sofa. 2. Patah balik. 3, 4, 5, 6, 7. Last tadi mesti bukit Marwah. Jangan 7 dulu keluar kat situ terus lah ni patah balik. Jadi 8 lah. Jauh sikit lah Mila. Pintu dia pun buka koni lah. Lepas tu kita keluar kat bukit Marwah. Dia nak tunjuk. Dia yang tu akan rasa sikit lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 je. Tapi patah tu patah balik lah. Dia tak buka dah pintu tu Ustaz. Tak buka dah. Pintu Marwah buka dah. Dah buka dah? Pintu nak keluar pintu Marwah kan? Ya tu dia tu yang jadi 8 tu turun balik. Oh turun balik. Jangan Abang Kamila. Okey, boleh. Itu kemudian bersa'i di tempat sa'i dah jarang lah orang sa'i kat luar kan, jarang. Dia kenapa ada cara sa'i ni sebab dulu kan tempat tu tak macam sekarang. Dia tak perform sekarang kan. Dulu kan dia tanah kan seorang kadang orang sa'i kat lain lah. Orang tu dia adakan syarat-syarat sah sa'i tu mesti sa'i dekat tempat sa'i. Okey. Boleh. Soalan? Sa'i tak payah duduk. Kalau tu. Tapi sa'i ni satu benda sa'i yang saya suka ni, dia akan ada grup-grup yang masuk tau. Tiba-tiba kan depa baca. Depa main satu grup. Oh, kita nak semangat nak berjalan tu. Depa pun berlari. Depa berlari Turki selalu. Dia baca doa kuat dengan geng-geng dia. Dia apa mau. Jangan duk bakal dia bohong dia langgar hang tinggi parak-parak. Dia orang berlari lah. Kalau lelaki kan lelaki sunat lah. Okey, yang perkara sunat ketika sa'i itu banyaklah antaranya berlari anak tiba-tiba di lampu hijau. Sama juga ketika sa'i ni, ketika sa'i dan ketika tawaf ni, kalau ketika tawaf lelaki sahaja disunatkan berlari anak ketika pasukan 1, 2, 3. Perempuan tak payah. Perempuan tak disunatkan. Lelaki sahaja disunatkan sebab untuk mengelakkan keaiban aib perempuan. Tahu apa pula? Kan kita lari tak kita tu nenek lari melonjak. Mama sorry Ustaz. Ajar aku cakap tu terang. Pemahaman begitu. Mana? Payah nak orang faham kan? Senang faham pasal apa? Lagi bila kita cakap itu dia tanya, apa yang naikkan perempuan kalau berlari?
Itulah dia kebanyakan. Mai hak yang dua tu duk ada besar kepala orang. Mau duk ada melambung kedebung parah. Kita kena lelaki kan. Terkejut ketua kawan tu tak ada nak fokus. Nak saing berapa round dah ni. Aku duk Liga Min Arab tu. Bergegap punggung dah. Betul. Okey, betul. Jangan. Okey, Pak faham boleh. Disebabkan tak bertumpuh untuk bagi anak. Lelaki boleh. Okey. Apa tadi? Habis dah. Okey. Yang Ustaz tak boleh konsert. Tak boleh fokus dia perempuan ni popek. Yang keempat apa? Rukun umrah bertahallul. Artinya apa? Menghalalkan apa yang diharamkan. Itu menggunting rambut. Kalau dalam Imam Syafi'i 3 helai, sekurang-kurangnya 3 helai. Kalau orang lelaki ni lagi lah dia orang lelaki digunakan untuk bercukur. Perempuan jaranglah bercukur Perempuan bercukur sekarang balik kan dia terperanjat. Siapa ni? Wah. Ya lama dah pelik. Siapa? Pasal apa? Dia tak mana tahu bila aku ni yang dah ada botak kan tak ya. Gunting dia saja. Tujuan dia untuk melepaskan diri daripada berjaga pakaian ihram lah. Kelima, ada dah bilik. Nanti nak turun lobi, nak sebelum kita nanti kalau gunting tak dalam beg satu. Ada gunting ke? Dia sebenarnya macam ni tau. Kita habis benda tu semua. Ni. Habis semua tu kita akan masuk bilik. Pasal apa? Daripada tadi duk pedur nak terkencing. Hampa ingat 2 jam tahan kencing tau. Dia 2 jam ke tak pasal apa. Lepas tawaf tu kita pergi sa'i. Terus nak berhenti hari tak. Dia cakap kena duduk minum air zam-zam. Alah minumlah dah kita lalu tempat air zam-zam. Minumlah sunat lah bukan jadi wajib. Dah lalu tempat tu. Lepas tawaf sedang untuk kita sembahyang tawaf. Caranya ialah saja aku solat sunat tawaf. Saja aku solat sunat tawaf 2 rakaat ada Allahu Akbar. Boleh? Jangan kita jalan insya-Allah. Dekat depan Kaabah lah. Belakang sudah kita semasa tahu di belakang makam Nabi Ibrahim. Tapi orang perempuan dia ada bahagian di sana. Biasanya dapat belakang makam Nabi yang lelaki je. Tapi kadang ada perempuan belakang lelaki ada kadang belakang. Dia selit yang masuk. Dia tak ada sah lelaki perempuannya, dia bantai. Dia selit je. Okey. Yang kelima, rukun kelima apa dia? Tertib ikut kerutanlah niat tawaf. Sa'i bertahallul atau bergunting lah atau bersyukur bagi lelaki. Okey, kelima tertib lah. Boleh faham? InsyaAllah. Okey, soalan? Perlukan nak ni dia kena akhir baliak, semua dah akhir baliak dah. Dah berlawak. Akhir balik waras ke perlu waras? Dah waras dah. Lawak je. Gurau tak boleh gurau duk surau lah dah. Okey. Relax. Okey, soalan tentang umrah. Tiada satu Bacaan ni Ustaz guide dan tilawah. Ustaz baca. Bila kita baca doa ni kan, baca doa ni kita doa kan. Dah habis doa saya tu kita berzikir atau berselawat. Tengoklah ikut saya kan. Kalau saya astagfirullah, astaghfirullahaladzim, ikut dia. La ilaha illallah, ikut dia. Tak ada spesifik. Sambil tu kalau dia bagi dia dapatlah, kalau tak bagi tak bagi. Kita tak ramai mendengar saya jerit je. Allahumma inna as'aluka maluka ma rabbuka Allahu rabba Allahu rabbi. Okey, boleh? Okey. Lain soalan? Setakat ni tak ada clear Ustaz. Nanti Okey, untuk esok boleh kata dengan soalan? logistik lah. Okey, besok kita pergi ke Mekah naik train laju 2 jam 2 minit. Baik. Seronok kan Allah izinkan kita naik apa train ni. Alhamdulillah. Dulu orang dulu dia unta dengan kaki. Oh, saya pernah naik bas pun sakit pinggang oh. Bas 5 jam, 6 jam. Dalam ni bukan lah 4 jam. Lepas tu berhenti arena dia kan, nasi dah lah berbau dekat kawasan tu, masuk kita keluar masuk lek datang bas kan. Hambung nasi unta macam hang dia unta dah. Bila dia ni bas bila masa yang Dulu tahun 2018 saya pergi naik bas masa time tu. Mula-mula ke? Mula-mula. Oh, package biasa Package ni package sofa jugalah. Tak, yang tu dengan company lain. Tapi saya bayar business class semua. Tak duduk naik bas. Malah masa tu tak ada train pergi kan. Tak ada train tapi ada JMC ada. Oh, tak ada ke JMC Tak tahu dia katuk ke belakang. Sakit pinggang Oh, dengan bas dia bukan macam bas ni. Bas dia kan rapat lutut ke lutut.
Dia rapatkan soft. Seru. Kita buat macam ni lah. Taklah tengok tapi lutut ke lutut. Allahu akbar lah betul kan. Oh, aku ingat lagi zaman tu dah lah gemuk. Lepas tu hang duduk pas dengan lutut ke lutut kan. Terus nak sampai kan, sengak je. Macam orang bodoh. Ingat sampai sejam je lepas tu terus buat umrah. Kena GMC tak ada marah. Lepas tu train tak marah. Jangan. GMC dah train dah. Nanti helikopter tak nak dah. Besok pagi insya-Allah okey. Malam ni Raudah. Nak try Raudah. Tak ada lah. Dia tidak yang ustaz pegawai ni pesaja semua pegawai kat yang saya boleh dia kata malam tak ada duit nak kasut rumah. Kecuali buku sebab. Sebagi tak ada, Pagi tak ada. Sini lah. Tengah. Saya tak boleh masuk dengan dia. Dia tak, kalau seorang tak boleh masuk slow. Boleh tadi. Ada nama ke tak ada kan? Tak ada. Bawa Iman Itamat Nasai. Tak payah screenshot boleh tadi. Tak ada screenshot, dia suruh buka tengok. Screenshot dia juga punya way. Bawa telefon Mila. Kalau risau sangat, bawa phone. Kalau tak, dia cuma sebelum ni, dia screenshot dia akan scan bawah kan. Satu tu je yang akan laku. Kalau screenshot yang sama, macam orang kedua, ketiga, tu tak laku dalam. Dia nasib macam kadang ni dia scan. Kalau tak jalan tak scan. Tak pun cuba screenshot dulu. Kalau hanya buat contoh dia pecah muka tau. Katalah dia tak keluar muka lah. Bukan. Dekat kaunter ni bila kita masuk tiba-tiba kan put. Katalah bila saya tipu kantoi. Di sebelah Hamai Q kali kedua dia tahu Dia tahu tak ada dia kalau yang kedua dah kalau dah sekali tu dah lepas. Benda yang sama untuk orang keluar ketiga dah lepas dah. Dah maksudnya macam ni katakan saya pergi keluar balik pergi ambil telefon pula kan. Dia tahu lah tadi Hamai kan. Tak boleh jangan cari cangkit. Perempuan banding kan yang jaga ni kena perangai depan kadang. Jangan. Tak usah cari sakit. Okey, baik. Besok kita buat ziarah wadah, ziarah selamat tinggal dengan Rasulullah bersama-sama. Nak buat apa nanti? Okey, dia macam ni. Kita pi train pukul apa? Train pukul 2. Okey, besok turunkan beg sebelum Zuhur. Okey, jadi ni kita ni barang penting. Anda dia saya tak tahu. 7 orang ni ada lagi 4 orang ni kita akan sekali. Sekali kita. Okey. Okey, waktu berkumpul di hotel di kenderaan 2 jam pukul 2. Pukul 2 gerak. Okey, turunkan beg. Turunkan beg macam ni turunkan beg kan. Robi kan macam Datin ya Datin. Cuba kita ada Datin James akan datang gitu. So kita bawa pergi macam jadi turunkan beg sebelum Zuhur lah. Sebelum pergi baju untuk Zuhur kan. Turunkan beg tu terima kasih terus Zuhur macam biasa lah. Kita balik hotel makan sebelum pukul 2 kena bersiap sedia dah. Pukul 2 JMC datang kalau nak turun ke sini tapi JMC akan beg aja data juga semua ni akan diambil oleh JMC. Okay. So JMC akan pergi dulu hotel Golden Tulip ambil beg Hajar ni masuk dalam tu. Hajar pun naik sekali JMC ambil data pulang. Data punya beg kita ambil pukul 2. Tu pergi ke train ke pukul 3.30. Sini ke train lebih kurang setengah jam lah tak nak jauh. Okey, dia cakap jangan lambat. Nanti sampai sana tak ada pegawai kita di sana dia akan bagikan tiket, free tiket lah kepada kita semua insya-Allah. Baik. Ada benda-benda yang penting. Jadi kita akan buat ziarah wadah, ziarah selamat tinggal ke pada Rasulullah nak buat berapa yang sesuai. Okey, kita Zuhur pukul 12 lebih. 12.30 so kalau kita nak buat untuk ziarah untuk Rasulullah pukul 11 okey dah. Pukul 11 takut saya sampai nak tercungak nak patah balik mai. Lepas tu nak sembahyang Zuhur kelam kabut semua kan. Pukul 11 terus pergi masjid lah. Sebelah elok lah betul masuk masjid. Boleh je kan. 11.30 pun sempat pergi sore lepas tu masuk masjid. Nanti Hajar masa nak turun tu turun beg bagasi tu kan. Beg bagasi dia. Turun beg semua boleh. Nama tu semua kecuali beg tangan je lah. Okey boleh. Okey faham. Pukul 11 kita kumpul. Pukul 11 kita berkumpul kat mana? Sini juga, dekat bawah ni. Sekali ni buat kali lah. Nanti dia nak cukup gambar kan.
Nanti boleh datin dekat depan kubah hijau kan boleh. Staff shoot kan nanti sedang beberapa kan dia ada kubah hijau tu macam nak selamat tinggal lah. Macam shoot dah 1 minit ke apa tu masuk lagu kan yang sedih ataupun masuk dia terfikir dia mesti masukkan masa shoot tu shoot yang senyap lah selama dalam 1 minit ataupun kurang tu. Lepas tu datin rakam suara untuk Rasulullah berpisah dengan Rasulullah kan masukkan dalam video semua kan. Lepas tu latar belakang dia lagu boleh ke bagus double Boleh layer. Ya kan. Kita macam nanti lah kalau dia nak lah. Baik ada. Tu bagi online kan. Letak tu. Kalau dia nak buat lah. Lepas subuh tu lah. Kalau orang free kan. Esok lepas subuh buat lah. Lepas subuh tu. Ajak dekat dia yang kubah hijau tu. Lepas tu. Nanti nak padang buat kubah hijau.